Assalamualaikum dan selamat petang. Sekali lagi Bual Bicara My Suara membawakan satu lagi tajuk topik yang penting untuk dibincangkan pada kali ini, iaitu mampukah Gerakan Harapan Baru ataupun dikenali sebagai GHB menggantikan PAS. Untuk mengetahui semua pendengar sekalian bahawa Muktamar PAS 2 bulan yang lalu telah menyaksikan kegagalan kumpulan 18 untuk menempatkan diri dalam senarai jawatankuasa pusat Parti Islam Se-Malaysia PAS, ataupun mereka dikenali sebagai kumpulan profesional ataupun kumpulan progresif yang kini telah menampilkan diri sebagai satu pertubuhan yang bakal juga didaftarkan dalam parti politik yang dinamakan sebagai Gerakan Harapan Baru GHB ataupun juga dikenali sebagai Harapan Baru sahaja. Untuk pengetahuan pendengar juga bahawa kumpulan G18 ini bukanlah satu usaha yang pertama kali dibuat untuk mengetepikan dalam sejarah politik parti itu untuk mengetepikan presidennya, iaitu Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Jika kita melihat sejarah yang lepas, satu lagi kumpulan iaitu kumpulan 16 sebenarnya telah berjaya menggulingkan yang di-Pertua PAS, iaitu Datuk Muhammad Asri Muda pada tahun 1977. Dan kita boleh melihat hari ini juga bahawa polemik GHB dan PAS ini sebenarnya mengulangi satu krisis perpecahan terbesar yang telah berlaku kepada Parti Melayu, iaitu UMNO, yang mana melibatkan kumpulan Tim A dan Tim B yang diketuai oleh Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad dan juga Tengku Razali Hamzah pada tahun 1987-88 krisis itu. Dan hari ini kita berada di sini untuk membincangkan adakah polemik dan krisis yang dialami oleh GHB dan PAS ini akan memberikan kesan signifikan kepada sebuah lagi penubuhan Parti Islam, dan apakah akan berlaku hari berikutnya tentang hubungan mereka di dalam Pakatan Rakyat. Dan untuk bersama-sama kita pada petang ini untuk membincangkan tentang tajuk ini ialah dua panelis yang saya kira cukup memahami dengan begitu baik dan juga terlibat secara langsung tentang tajuk ini, iaitu pertamanya di sebelah kanan saya saudara Fati Aris Omar, juga ada penganalisis politik yang juga pengamal media dan masih berpegang sebagai penasihat editorial Malaysia Kini. Dan di sebelah kiri saya Dr. Chin Huat Wong, fellow daripada Penang Institute yang juga sangat walaupun bukan Islam tetapi sangat rapat dan sangat memahami tentang perkembangan politik PAS dan apatah lagi yang berlaku mutakhir ini. Jadi untuk soalan yang pertama, saya mungkin tujukan kepada saudara Fati tentang, kalau saudara Fati lihat semenjak pilihan raya ke-12 tahun 2008 kan, yang apa yang dikatakan sebagai tsunami politik ya. Dan kita melihat terlepas itu PAS telah banyak melakukan perubahan. Contohnya dua slogan yang saya kira sangat popular ialah PAS ganti UMNO dan PAS untuk semua, PAS for all. Yang begitu popular lah selepas itu. Tetapi hakikatnya hari ini terlepas 64 tahun sekalipun PAS masih gagal menggantikan UMNO. Jadi adakah saudara melihat dengan PAS sendiri tak berjaya menggantikan UMNO, dengan penubuhan baru itu, harapan baru itu, mampukah harapan baru itu nak jadi PAS pula menggantikan UMNO? Saya rasa terima kasih saudara pengurusi, moderator kita hari ini. Saya rasa persoalannya mampu atau tidak ni masih terlalu awal untuk kita lihat sama ada serpihan PAS ini yang dinamakan Harapan Baru menggantikan menjadi sebuah parti yang efektif dalam masyarakat Melayu khususnya ya. Kerana senario yang berlaku itu masih terbatas. Cuma ada tanggapan umum bahawa sebahagian ataupun dalam sejarahnya parti-parti serpihan PAS ini tidak kekal lama. Bukan sahaja dalam PAS tapi juga serpihan-serpihan parti yang lain lah ya. Tidak kekal lama kecuali parti seperti PKR. Itu bukan serpihan tapi muncul daripada krisis politik dalam UMNO. Jadi saya ingat harapan baru ini hanya boleh diukur kalau dia muncul dalam pilihan raya umum yang ke depan ini. Ya. Jadi kita tengok daripada situ. Tetapi apa yang penting, ada senario yang menariknya ialah sekumpulan anak muda yang merasakan versi Islam PAS itu agak konservatif dan ortodoks dan mereka menolak. Ini saya rasa satu fenomena baru. Kalau dulu pemain-pemain lama seperti Dr. Asri meninggalkan PAS, meninggalkan Hamim, itu pemain lama. Jadi senario yang menarik ini ialah pertama adanya golongan muda dan adanya faktor media sosial yang menjadi base kepada suara orang muda. Jadi kalau kita ingin melihat
secara lebih mendalam ya, kesan-kesan ke depan kita tengok pada dua kumpulan ini. Sebab kalau kita tengok pemimpin yang dinamakan G18, tidak banyak yang tinggal itu adalah mereka yang muda. Yang muda barangkali Dr. Mujahid, Salahuddin Ayub. Yang lain-lain itu saya rasa generasi yang tidak terlalu senior, tetapi saya rasa masa produktif mereka hanya tinggal dalam tempoh 10-15 tahun saja, seperti Dr. Zul, seperti Muhammad Sabu ya. Jadi ini sebahagian generasi yang kita anggap generasi saya sebutkan generasi 1970-an. Tapi mereka itu tak memimpin yang ke depan. Kalau yang masih ke depan waktu itu seperti Tuan Guru Haji Abdul Hadi, Anwar Ibrahim, mereka itu generasi muda pada waktu 70-an. Tapi mereka akan mengambil peranan ini dalam tempoh yang terbatas. Jadi impak sebenar harapan baru ni boleh diukur pada bagaimana dinamik atau tidak generasi muda yang mengikut mereka. Apa yang mereka mahu tentang politik Malaysia, apa yang mereka mahu tentang politik Islam di Malaysia dan apa yang mereka mahu tentang politik Melayu. Jadi soal mampu atau tidak sangat bergantung kepada bagaimana kita melihat orang muda ini dan bagaimana pula idea-idea mereka ini dapat distrategikan dalam konteks politik semasa. Ini saya rasa sangat terbuka. Saya tak boleh nak kata mampu atau tidak, masih terlalu awal. Tapi kalau saudara Pati lihat keadaan sekarang ini dengan harapan baru itu, kalau kita lihat kelompok pemimpin ini sama dengan PAS itu, jadi adakah mereka benar-benar akan berjaya membentuk kelompok baru ataupun sebenarnya mereka ini satu duplikasi je pada PAS? Maksudnya satu parti model yang sama cuma jadi parti tepian lah, tidak menawarkan sesuatu yang baru. Itu idea. Saya rasa ini dilema yang harus diakui oleh harapan baru ya. Pertamanya kerana begini, harapan baru ini sedikit sebanyak kalau kita membedah mereka itu berbagai aliran sebenarnya ya. Misalnya Muhammad Sabu sebagai ketua ya. Dia lihat mewakili aliran yang pro revolusi Iran ya. Ini sejarah pembabitan politik dan juga pembawaan politiknya. Dr. Zul dan Dr. Mujahid membawa pendekatan yang lain dan sejarah pembabitan politik mereka lebih mendekat pada Ikram, Pertubuhan Ikram Malaysia, yang saya dimaklumkan menjadi sebahagian penyokong utama gerakan ini. Jadi saya tahu sama ada revolusi Iran ataupun Ikram ataupun gerakan-gerakan Islam umum di Indonesia termasuk ABIM, mereka ni mewakili versi Islam yang bagi istilah popular umum fundamentalis. Tidak ada yang benar-benar progresif. Tapi saya tahu memang ada keresahan di kalangan aktivis Islam, bukan saja Malaysia tapi satu dunia, untuk menawarkan pakej pendekatan politik Islam yang baru yang umumnya disebut sebagai Pak Analisa dan mereka juga sebagai pasca Islamism. Iaitu tidak konsentrasi kepada syariah dan hudud tetapi soal masyarakat, soal hak dan soal demokrasi. Jadi soalnya ialah apakah pakej Islam ini dapat meyakinkan pengundi Melayu, khususnya pengundi Islam yang sudah sebati dengan versi Islam yang saya kata versi Islam jenis UMNO, jenis PAS, jenis ISMA, iaitu Islam fundamentalis, Islam yang bersifat luaran, maksudnya pakai tudung, sembahyang ya. Dan kita, kalau saya secara pribadi sentiasa ragu-ragu apakah selama ni orang Islam, orang Melayu di Malaysia ni memang senang sedar impak demokrasi dan kenapa demokrasi ataupun model negara bangsa abad ke-20 ni penting untuk kemajuan Malaysia. Dan apakah model Islam yang dibawa itu membawa nilai tambah kepada pembangunan Malaysia ataupun membawa masalah. Kerana ini satu pakej yang akan merombak sedikit sebanyak landscape politik kita. Okay, terima kasih. Okay, berbalik pada Dr. Chin Huat. Kalau kita melihat kebanyakan pemimpin harapan baru ya, bila saya berjumpa rakan media, berjumpa mereka terlalu optimis sebab mereka banyak melihat dan mengulang sebut tentang rahsia kejayaan Parti Keadilan dan Pembangunan AKP, iaitu dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan kan. Jadi mereka jadikan itu sebagai penanda aras, iaitu gerakan harapan baru itu boleh berkembang sebegitu rupa. Tetapi kalau kita lihatnya realiti struktur parti harapan baru itu sendiri dan demografi rakyat Malaysia yang masyarakat majmuk dan sebagainya, dan Pakatan Rakyat dan model BN dan Pakatan Rakyat itu sendiri ada perbezaannya dan tersebi berbeza. Jadi adakah doktor melihat ini sesuatu yang praktikal dan harapan baru mempunyai peluang seperti AKP? Okey, kita boleh lihat ke peluang kejayaan parti sepehan itu daripada sejarah.
Dan jangan kita lupa bahawa PAS itu sendiri adalah parti sepehan UMNO. Dan pada masa itu, satu lagi parti sepehan yang bersaing dengan PAS dalam pilihan raya pertama selepas kemerdekaan, iaitu tahun 1959, ialah Parti Negara. Kita mula dengan 1955. Masa itu, UMNO menghadapi persaingan parti sepehan daripada PAS dan juga Parti Negara. PAS berjaya dan PAS mengembang sampailah tahun 1969. PAS hampir mendapat peratusan undi PAS itu kepada UMNO adalah 2/5. Jadi agak dekat. 2/3. Jadi agak dekat. Disebabkan 2/3. Dan kalau kita lihat seperti tadi apa yang saudara Fatih kata, kegagalan Hamim, bukan saja Hamim yang gagal. Sebelum itu ada Berjasa. Pimpinan mantan Menteri Besar Kelantan, Nasir. Itu gagal. Jadi apakah faktor yang menentukan sesebuah parti sepehan itu berjaya atau gagal? Kita kena lihat pada dua faktor. Satu, sama ada sokongannya itu tertumpu. Parti Negara gagal kerana dia tidak tertumpu. Parti Semangat 46 gagal kerana sokongannya tak tumpu. Di Kelantan memang tertumpu, tetapi di situ dia telah pun beri laluan kepada PAS. Dan keadilan sebenarnya menghadapi masalah yang sama pada tahun 1999 dan juga 2004. Sampailah 2008 bila ia mendapat sokongan bukan Melayu dan juga Melayu, sampai mereka dapat menang kawasan campuran. Dan jadi kalau kita nak tanya sama ada harapan baru boleh berjaya, kita akan tanya di manakah penumpuannya. Bagi saya rasa penumpuannya adalah Pantai Barat kerana PAS berjaya membuka wilayahnya di Pantai Barat hanya selepas 99, iaitu kerana gelombang reformasi, dan kemudian 2008, 2013 kerana tsunami. Dan kebanyakan sokongan ini datang daripada kawasan yang ada negeri yang campur. Negeri Selangor, Perak, Kedah dan sebagainya sampai Johor. Jadi saya rasa di tempat ini rata-rata kalau pengundi itu bila mereka mengundi, mereka akan lihat, ini faktor yang kedua. Mereka akan lihat parti mana yang ada peluang paling besar untuk menang. Maksudnya, dia tak semesti memilih parti yang dia paling suka. Kalau parti yang dia paling suka itu tak ada harapan, dia akan berikan kepada parti yang ada harapan untuk elakkan kemenangan bagi pihak yang dia paling benci. Jadi dalam kes ini, apabila kita lihat sekarang kerana ada suasana yang anti UMNO, anti Najib itu kan, saya rasa antara harapan baru dan juga PAS, penentunya adalah siapa yang akan dapat tarik undi bantah. Dan kerana kalau kita lihat daripada percakapan Tuk Guru Haji dan sebagainya, nampaknya PAS, kecuali Tuan Ibrahim, nampaknya PAS sebenarnya memberikan sokongan secara tidak langsung kepada Najib. Jadi kalau bagi pengundi Melayu yang bencikan Najib, mereka tidak akan lihat PAS sebagai satu alternatif. Jadi bila kalau katakan berlaku pertandingan 3 penjuru, satu pihak UMNO, BN. Satu pihak tu mungkin Gerakan Harapan Baru dan PAS. Jadi pengundi yang anti BN akan tanya parti mana yang lebih ada peluang. Yang akan menjadi alternatif kepada Najib. Dan PAS akan rugi kerana PAS sebenarnya kecuali Tuan Ibrahim nampak sebagai pro Najib.
Tapi kalau doktor lihat juga macam kata PAS tentang parti sepihan macam kita bandingkan HAMI dan Berjasa kan. Tapi kalau kita baca sejarahnya pun PAS pun dia tidak declare mereka sebagai satu parti sepihan. Kerana kalau kita melihat sejarahnya sejak tahun 48 di Bukit Semanggul, iaitu UMNO sendiri adalah satu parti yang ditubuhkan berasaskan daripada sokongan beberapa NGO Melayu. Jadi PAS mungkin sejarahnya jauh lebih awal, dan apabila PAS keluar daripada UMNO sekalipun, dia membawa satu kelompok yang dipanggil golongan agamawan kan, biru agama UMNO tu keluar. Tapi jadi adakah itu boleh dijadikan satu kajian kes yang Harapan Baru mempunyai peluang menjadi Harapan Baru mempunyai peluang seperti PAS keluar daripada UMNO tu? Saya rasa perbandingannya lebih kepada kalau kita lihat kembali Hamin dan Berjasa, mengapa mereka gagal? Kerana mereka sebenarnya adalah parti bersekutu kepada UMNO. Jadi undi membantah, undi anti-establishment itu tak akan pergi mereka. Dan ini perbezaan yang paling besar. Kerana kalau di Pantai Barat sudah pasti PAS sekarang tak mungkin dapat undi bukan Melayu. Jadi kalau bagi pengundi Melayu yang nak jatuhkan UMNO, dia tak akan buang undi kepada PAS. Kerana itu tak ada harapan. Dan parti Harapan ada harapan kerana dia sudah pasti akan dapat undi bukan Melayu dulu. Tambah dengan undi Melayu, dia ada peluang untuk jatuhkan UMNO. Oh, itu agaknya doktor nama dia Harapan sebab dia masih ada harapan. Okey, saya kembali pada saudara Fatih. Itulah tema Harapan ni satu tema yang indah sejak tahun 2008 saya kira. Tapi hari ni jadi klise kan. Kalau kita lihat tema Harapan ni Pakatan Rakyat dah gunakan dalam kempen pilihan raya sebelum ni, iaitu tahun PRU 12 tahun 2008. Saya ingat lagi temanya Harapan Baru untuk Malaysia. Kemudian pilihan raya lalu Pakatan Harapan Rakyat, harapan ditambahlah rakyat tahun 2013. Kini Harapan Baru muncul. Macam seolah macam harapan tu diperbaharui. Dan kita masih, rakyat Malaysia masih tertanya-tanya bagaimana model Pakatan Pembangkang ni dengan Harapan Baru ni dan apa kedudukan PAS kemudian. Jadi pada pandangan saudara, adakah Harapan Baru ini boleh betul-betul jadi harapan kepada Pakatan Rakyat sendiri dan rakyat Malaysia, atau hanya dia jadi macam impian yang telah ditinggalkan daripada rakyat? Saya rasa kalau kita nak tambah, slogan Harapan Baru ni juga pernah digunakan oleh calon BN waktu bertanding di pilihan raya kecil Perkhidmatan Pauh baru ini. Itu harapan juga kan? Ya, jadi Harapan Baru. Jadi banyak tema harapan ni. Harapan tu kerana harapan itu membawa nilai positif ya. Seperti merah menarik perhatian orang ramai lah. UMNO, Parti Sosialis pun cenderung untuk jadi merah ya kan. Okey. Jadi banyak soalan ini padat dengan jawapan ya. Jadi saya ceritakan secara umum saja bagaimana saya melihat konteks parti ini berdepan dengan package kumpulan pembangkang. Saya rasa satu risiko yang diambil oleh Harapan Baru dan kumpulan yang dinamakan Gabungan Baru ni, ada orang melabelkannya sebagai Pakatan 2.0, ialah dengan mengenepikan PAS ya. Ini risiko yang besar, iaitu pembangkang berbeza dengan beberapa pilihan raya umum yang lalu memaparkan imej sebagai United Front ataupun Barisan Bersatu. Tapi dengan package Pakatan 2.0 yang menolak PAS ini, dia akan membawa senario tiga penjuru ya. Dan sebagaimana yang sebut oleh Dr. Chin Huat tadi, konsentrasi ataupun tumpukan penyokong Harapan Baru ni sebahagian ini di Pantai Barat ya. Senario perkembangan pilihan raya umum yang lepas, iaitu sokongan pengundi bukan Melayu dan penduduk kota di Pantai Barat ya, terhadap pembangkang yang memberi kemenangan di Penang, di Pulau Pinang, di Selangor ya, dan juga kalau pilihan raya 2008 di Kedah dan di Perak. Okay. Persoalannya ialah apakah mampu Harapan Baru ataupun PAS berdepan dengan UMNO dan Barisan Nasional untuk menjadikan harapan. Ya, maksudnya kalau Harapan Baru menang, kalaupun PAS menang berdepan dengan UMNO, dia akan jadi satu formula yang orang tak pertikaikan orang. Tetapi oleh kerana Harapan Baru ni sebagai player baru yang muncul dalam landscape yang sedia ada, yang telah diasaskan sejak pilihan raya 1999, iaitu tiga parti utama. Kalau dulu ada PRM tapi dah bergabung dengan Parti Keadilan ya, jadi PKR.
Dia sebagai player baru ni harus berfikir secara hati-hati, harus sebagai tindakan yang strategik dan taktikal sebab tidak mungkin dia boleh bertanding dan menang di semua kerusi. Walaupun di Partai Barat maksudnya. Kerana base sokongan Harapan Baru ni sangat bergantung kepada undi Cina. Ataupun orang pengundi bukan Melayu. Iaitu dengan andaian bahawa PAS tidak deliver undi ini dalam pilihan raya umum akan datang atas beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah sikap Hadi dalam kepimpinan Pakatan Rakyat. Yang kedua, sikap PAS yang dianggap mendominasi pakatan melalui agenda hudud yang kononnya ditolak oleh orang Partai Barat, iaitu bukan Melayu dan penduduk bandar Melayu. Ya. Jadi tanggapan ini sangat masih lagi fluid dengan saya. Sebab tanggapan ini kalau kita lihat dalam tempoh perdebatan mulai tahun lepas masih bersifat saya boleh sebut dalam tanda kutip propaganda sebelah pihak, iaitu mereka yang menentang PAS. Ya, PAS belum lagi turun ke bawah menjelaskan dengan lebih baik kedudukan mereka. Misalnya kita tengok tokoh yang diangkat oleh Harapan Baru yang dianggap sebagai yang nak dicontohi, misalnya almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Ni Aziz, ya. Dia bukan tokoh yang progresif dalam PAS. Kalau pandangan dia tentang wanita dan beberapa hal itu sangat konservatif. Tetapi apa yang menyebabkan mereka ini diangkat? Kerana Tuan Guru Ni Abdul Aziz cuba menyelesaikan beberapa salah tanggapan terhadap Islam dan PAS. Misalnya dia merasmikan Wak Siam dan membenarkan Wak Siam itu dibangunkan di negerinya sendiri. Jadi dengan imej yang sedikit konservatif dan ortodoks itu, dia ada sisi lain, sisi cerah. Ni Aziz menyebabkan orang bukan Islam boleh menerima Ni Aziz dan itu. Ya. Jadi saya masukkan itu sikap orang terhadap PAS sekarang, iaitu terhadap sikap Harapan Baru khususnya dan pakatan, khususnya DAP dan penyokong pakatan umumnya terhadap Tuan Guru Haji Abdul Adik Awang, terhadap pimpinan baru PAS ini ialah kerana imej itu belum dipolishkan lagi. Kalau kata misalnya Hadi mengambil sikap yang lama, iaitu lebih progresif, kerana kita jangan salah faham, kumpulan Harapan Baru ni G18 dulu ni pernah bersama dengan Tuan Guru Abdul Adik Awang lebih pada 10 tahun sebelum timbul krisis ini mulai tahun lepas. Dia bukan krisis yang baru muncul, sehingga sudah lama dan biasa bekerjasama. Ya. Jadi begitu juga dengan barisan pimpinan baru, ketua pemuda dan juga ahli-ahli Jabatan Kuasa Pusat yang baru dilantik ini, banyakkan muka baru ini, kalau mengambil sikap yang lebih lunak dan lebih keras terhadap UMNO dan Barisan Nasional, khususnya dalam krisis 1MDB ini, itu angin itu akan berubah semula. Nampak ada. Jadi sangat tidak stabil untuk mengatakan penolakan Harapan Baru terhadap kepimpinan Tuan Guru Haji Abdul Hadi dan barisan baru ini masih tidak stabil, ya. Jadi kalau berlakulah undi 3 penjuru dengan andaian bahawa Harapan Baru akan bertanding di kursi-kursi PAS berdepan dengan UMNO dan Barisan Nasional, saya rasa dia hanya ada peluang yang sedikit cerah kalau dia bertanding di kawasan yang ada base sokongan pembangkang bukan Melayu yang ketara di Pantai Barat. Tidak semua tempat di Pantai Barat maksudnya. Misalnya Malay Belt di Selangor tidak dapat ditembusi oleh Harapan Baru kerana itu didominasi oleh UMNO, dan PAS baru ini menang dalam pilihan raya 2012 dengan undian sedikit dan terbatas yang belum lagi menunjukkan kesetiaan, tren kesetiaan, ya. Itu satu. Yang keduanya ialah kegelisahan beberapa kumpulan dalam pakatan sendiri terhadap kemunculan Harapan Baru. Kerana kita kena lihat Harapan Baru ini dalam konteks pergaduhan dengan PAS dan juga pergaduhan PAS dengan DAP. Oleh kerana kemunculan itu berdepan dengan kepimpinan Hadi dan itu juga tidak disenangi oleh DAP, orang melihat seolah-olahnya Harapan Baru ini menjadi satelit dalam tanda kutip lah. Kerana terlalu dekatnya hubungan antara pemimpin-pemimpin Harapan Baru dengan DAP. Ini satu benda yang agak pelik sebenarnya, sebab sebelum ini beberapa tahun yang lepas, sejak 2008, mereka ini selalu diasosiasikan dengan Anwar Ibrahim, iaitu PKR. Anwar Renas disebutnya. Tetapi dalam tempoh pergaduhan PAS dengan DAP, khususnya isu hudud, isu Selangor, kumpulan ini sudah makin mendekatkan diri dengan DAP lebih daripada PKR. Ya. Jadi ini satu yang lucu, sebab saya rasa imej, reputasi, identiti dan saksiah
parti Islam mestilah selalu diasosiasikan sebagai yang independen. Kalau tak independen, harus dilihat kerjasama yang lebih erat dengan kumpulan Melayu Islam, iaitu dalam konteks ini PKR. Tetapi kita ada dilema lain, Pakatan ada rakyat ada dilema lain, iaitu kepimpinan PKR tidak mudah endorse Harapan Baru. Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri yang terpenjara hanya endorse Harapan Baru sebagai NGO, bukan sebagai parti. Kerana apa? Kerana PKR dalam dinamik pragmatik politik mereka tidak boleh menolak sepenuhnya PAS. Sebab kalau mereka tolak PAS dalam konteks misalnya di Selangor, 15 undi kerusi sudah terkeluar daripada coalition itu. Jadi mereka dalam keadaan yang lebih tidak stabil. Jadi mereka tidak sepenuhnya reseptif. Jadi ada kegelisahan itu di kalangan orang-orang PKR sendiri. Itu kita belum mengambil kira kemungkinan 3 penjuru. Dia ada 2 senario. Kita jangan fikir Harapan Baru ni akan bertanding di kursi PAS sahaja. Ya. Iaitu 3 penjuru PAS, UMNO, Harapan Baru ya. Ada kemungkinan juga 3 penjuru di kursi PKR apabila PKR masuk menyertai gabungan baru yang dinamakan Pakatan 2.0, DAP, PKR dan Harapan Baru. PAS backlash ini menyebabkan PAS juga akan bertanding di kursi PKR. Jadi kita akan menjadi trend nasional dibimbangkan akan menjadi trend nasional nanti pilihan raya umum kan dengan persaingan 3 penjuru. Kita jangan abaikan satu fakta iaitu bagaimana bagusnya pakatan parti-parti pembangkang bergabung akan ada persaingan 3 penjuru. Tapi persaingan 3 penjuru sebelum ini bersifat isolated cases. 2013, 2008, 2004, 1990, 1999. Ada trend itu tapi tidak menjadi trend nasional. Kebimbangan saya dia akan menjadi trend nasional yang melemahkan pembangkang. Dan kita lihat bagi saya bukan masalah pro pembangkang atau tidak. Ini masalahnya ialah pembangkang yang kuat itu penting untuk menyuburkan demokrasi di Malaysia. Begitu bagus. Saudara Fatih punya pandangan itu membawa pada persoalan-persoalan lain yang akan kita cakapkan kemudian. Jadi saya kembali pada saya nak tambah sikit tentang apa pandangan saudara Fatih. Ya, saya rasa saya tidak dapat bersetuju sepenuhnya kerana pertama saya rasa yang pertandingan 3 penjuru itu akan terhad kepada antara UMNO, Harapan Baru dan PAS. Kerana kalau berwujud pakatan dan sebagainya yang satu pergabungan yang baru, saya rasa itu pengagihan kerusi akan diselesaikan antara PKR dan PAS. Tapi ini sebenarnya menjelaskan mengapa ada pihak antara dalam PKR yang mungkin tak terlalu entusiastik terhadap Harapan. Kerana pasaran mereka bertindih. Kalau kata pakatan ini, Harapan ini berjaya, maka Harapan mungkin akan berkembang dan menjadi pesaing kepada PKR dan bukan kepada DAP. Jadi itu saya rasa sesuatu yang kita kena lihat. Tapi saya bersetuju dengan saudara Fatih pasal masalah image Harapan. Cakap secara kita terus terang, Harapan Baru itu dipersendakan sebagai Harapan Baru. Itu memang sudah dimainkan. Dan kita tahu itu memang akan berlaku. Jadi persoalannya adalah bagaimana Harapan Baru menegakkan keabsahan ataupun legitimasinya. Itu yang soalan. Kalau dia dapat menegakkan itu, maka tidak ada masalah untuk berdiri tegak, mara berkembang. Kalau tidak dapat hadapi itu, maka ia akan menjadi satu lagi parti kecil yang mungkin dihanyutkan dalam aliran masa. Jadi apakah asasnya bagi saya macam ni? Kalau kita lihat kembali kepada UMNO, paradigma UMNO adalah orang Melayu kena bersatu padu kerana orang bukan Melayu itu musuh kita. Maaf, saya cakap macam orang Melayu sekarang. Tapi itu logiknya. Dan kalau ikut logik tu, kewujudan mana-mana parti pembangkang Melayu tu tidak absah. Kerana selagi berlaku persaingan antara orang Melayu, itu perpecahan. Kalau orang Melayu berpecah, orang bukan Melayu kononnya akan ambil kesempatan. Jadi masa Dr. Burhanuddin, keabsahannya adalah mengkritik pada pendirian anti-imperialisme. Mengkritik Tunku sebagai boneka imperialis British, Amerika dan sebagainya. Sampai Datuk Asri Muda, pendidikan
pendiriannya adalah sebagai nasionalis Melayu yang lebih kuat daripada UMNO. Peranjakan besar berlaku pada 1983 apabila golongan ulama memimpin. Mereka menolak perpaduan Melayu. Mereka mengutarakan perpaduan Muslim. Dan itu sebenarnya adalah counter image, image yang songsang kepada UMNO. Kerana kalau ikut ni semua Muslim harus bersatu. Tidak harus ada banyak parti dan sebagainya. Tetapi apa beza antara ini yang menarik adalah golongan ulama itu menolak UMNO dengan hujah bahawa itu asabiah. Itu perkauman. Tapi apa maksudnya perkauman? Ini yang menjadi menarik kerana perkauman ada dua takrifan yang mungkin. Satu, bahawa Islam itu sejagat. Islam itu tidak menaktirikan mana-mana, termasuk bukan Muslim. Dia bukan saja tidak ada diskriminasi tapi dia tidak ada diskriminasi agama. Yang kedua, sebenarnya adalah untuk menggantikan jati diri Melayu dengan jati diri Islam. Itu yang sebenarnya menolak membawa PAS sampailah kepada logik untuk melaksanakan hudud. Itu yang bagi saya, itu yang menjadikan PAS terperangkap. Kerana kalau ikut nasionalisme, pemikiran nasionalisme itu, mengapa kita perlukan undang-undang hukuman hudud? Kerana sebelum penjajahan British, kononnya itu telah dilaksanakan. Jadi kalau kita ingin memadam sejarah gelap penjajahan orang Melayu oleh Barat, maka kita kena tutup sejarah itu dengan mengembalikan kononnya undang-undang Islam yang sepenuhnya. Dan itu yang menjadi cabaran kepada gabungan pembangkang untuk dapat sokongan bandar. Saya rasa jadi jawapan kepada harapan adalah harapan kena tanya apakah kewujudannya ada asas dalam Islam. Dan yang berbeza dengan nasionalisme Muslim. Maksudnya ia akan memperjuangkan Islam. Yang bukan mengangkat orang Islam, orang Muslim supaya dia lebih tinggi daripada orang Muslim, tetapi membawa keadilan, kesejahteraan kepada semua. Yang mana Islam itu menjadi rahmat kepada semua. Itu saya rasa. Tapi kalau kita tengok dalam polemik GHB dan PAS, Doktor, mungkin pengundi Melayu Islam tu tidak fikir sampai tahap itu. Dan kalau kita kembali balik kepada apa yang dilakukan oleh Harapan Baru sekarang ini, bahawa mereka mungkin mempunyai pasaran yang lebih baik di belah bandar, yang lebih moden dan juga profesional lebih banyak mendominasi, bukan fundamental Islam itu sendiri dan juga yang klasik serta di pantai barat. Jadi kalau doktor melihat dalam dua keadaan ini, mengapa tidak sewajarnya tokoh-tokoh Harapan Baru ini mengapa tidak mereka menyertai parti yang sudah ada, yang telah diterima seperti Parti Keadilan Rakyat PKR dan juga DAP sendiri. Contohnya DAP pun kita boleh lihat banyak tokoh akademik dah masuk dan cuba memunikan DAP, menunjukkan bahawa mereka ada parti yang boleh menerima orang Melayu. Seperti tengok kemasukan Dr. Aziz Bari, kita tengok juga Profesor Osman dan juga banyak calon yang diletakkan di contoh di Perak kan, Diana, contoh Diana Sofia. Jadi mengapa tidak tokoh-tokoh Harapan Baru yang dikenali, contoh ketika mereka dalam PAS, mereka dikenali sebagai Anwarina, golongan yang dikatakan Pu Anwar, ada yang Pu Lingguaeng, Pu DAP, mengapa tidak mereka masuk dalam parti yang sedia ada seperti mana yang Dr. Aziz Bari baru-baru ini umumkan, beliau bertanding dulunya dari PKR masuk ke DAP, saya rasa itu lebih menguangkan polemik. Jadi itu adalah lebih baik, tak tahulah, atau daripada menumbuhkan parti baru yang lebih complicated. Pandangan doktor bagaimana? Jawapan ringkas, kalau mereka masuk PKR, maka salah tuduhan ini Anwaritas. Kalau dia masuk DAP, salah ini Bara DAP. Mereka akan mengesahkan dakwaan itulah. Ini usahakan, maka ia akan susah untuk memula dengan jejak. Dimunikan, susah untuk dibersihkan semula imej itu. Tapi tu. yang jawapan yang lebih dalam adalah kita kena tanya, apakah masyarakat ataupun pengundi Melayu perlukan sebuah parti Islamisme
yang inklusif. Seperti katakan contoh Christian Democrats di Eropah. Christian Democrat tu dia parti yang konservatif, tapi dia tidak theocratic. Dia tidak akan memperjuangkan negara Kristian. Dia juga tidak bukan nasionalisme Kristian. Dia bukan kata biar kita angkat orang Kristian supaya orang bukan Kristian itu lebih mundur ataupun sebagai perbandingan. Tidak. Dia akan memperjuangkan untuk semua berasaskan nilai Kristian. Jadi bagi saya harapan sama ada dia relevan atau tidak kembali kepada ini apakah ia dapat mengartikulasikan mengemukakan hujah bahawa ia mewakili Islam. Dan kalau ia buat begitu tidak perlu ia terhad kepada pantai barat ataupun kota, dia boleh sampai ke kampung. Itu saya rasa sebenarnya adalah kegagalan kumpulan ini dalam pemilihan parti PAS. Kerana semasa pemilihan parti PAS, apa yang kita dengar adalah kumpulan G18 ini selalu kata kita kena sokong pakatan. Kerana tak sokong pakatan, kita tak pergi Putrajaya. Tapi dia langsung tidak memberikan secara berkesan asasnya sokongan pakatan itu daripada agama. Dia sebut tentang kebaikan duniawi. Tapi kalau bagi penganut agama, kalau kita kerja dunia, akhirat ralih. Kalau kita kerja akhirat, dunia mari. Maksudnya kegagalan itu dugaan. Itu seharusnya terima. Ikut logik ini, sudah pasti nak join pakatan itu kan gagal. Kerana dia tak kata, kalau dia kata, kita sokong pakatan, kita dapat lebih berhala. Itu lain cerita. Tapi dia kata kita dapat lebih banyak undi dan kerusi. Tak cukup menarik. Saya doktor sebab tu agak Dr. Chua tengok bila Datuk Seri Abdul Hadi kata apa, PAS ni tak nak Putrajaya, pendak keredaan Allah. Mungkin itu menjadikan penyokong mereka lebih terkesan dengan simbol-simbol sebegitu ya, daripada imej-imej yang tentang politik, demokrasi, menang pilihan raya, menguasai Putrajaya. Mereka lebih tak tahu, mungkin mereka asas mereka Islam itu, maka mereka akan lebih terpesona dengan keredaan. Tapi kalau katakan PAS dapat kekalkan imej bahawa mereka korbankan kemenangan kerana agama, PAS akan tetap kekal sebagai parti yang kuat, mungkin tak nasional. Apa yang akan yang penting untuk harapan sebagai suka tak suka pesaing kepada PAS adalah untuk ia perlu mengangkat Islam dan mendefinasi semulakan PAS sebagai parti nasionalisme Muslim. Kerana itu PAS yang sebenarnya dia yang memperjuangkan. Saya rasa PAS memang rasa mewakili bandaran banyak perkara, frustration, kekecewaan orang Melayu. Itu orang Muslim, itu benar. Tapi itu tak semestinya Islam. Kalau kita ingat dulu Sheikh Abdul, Mufti Al-Azhar, turun ke 19. Okey, terima kasih Dr. atas penjelasan itu. Saya nak balik pada saudara Fatih pula. Kalau saudara Fatih tengok dah 2 bulan kan, sebulan ni telah banyak kempen-kempen harapan baru ini dan mereka dikatakan akan masih menimbang lagi untuk jadi parti politik kan. Jadi kalau katakanlah jadi tubuh harapan baru sebagai sebuah parti, jadi akan memberi kesan, akan memecahkan PAS sendiri. Akar umbi, pemimpin pun dah berpecah. Macam di Kuala Lumpur kita melihat contoh di kawasan Batu, hampir semuanya mengisytiharkan diri mereka sebagai harapan baru. Di Kedah, Penang lagi banyaklah, Pulau Pinang. Jadi kalau kita melihat kepada fenomena itu, adakah PAS akan kembali bersendiri tanpa Pakatan Rakyat? Kalau jadi Pakatan Rakyat menerima harapan baru, sudah tentulah PAS kecewa dan akan keluar. Saya rasa adalah mustahil kalau Pakatan Rakyat menerima harapan baru, PAS akan kekal dari situ. Sebagai induk, PAS mesti akan keluarkan diri. Jadi adakah saudara parti melihat PAS boleh bersendiri tanpa Pakatan Rakyat dan sebenarnya memang rekod PAS boleh bersendiri? Dan adakah ini baik untuk Pakatan Rakyat? Dan adakah PAS berjaya akan kembali imejnya mengekalkan sokongan di Pantai Timur dan juga berbelah pedalaman dan sebagainya, atau berbelah yang bukan pusat bandar utama Malaysia? Ini bukan masalah PAS atau tidak. Saya nak respon sedikit kepada Dr. Chin Wat. Masalahnya kita jangan lupa ya. Kalau kita bercakap tentang parti progresif Islam ataupun politik Islam dan kedudukan politik orang Islam dan orang Melayu, sepatu UMNO. Iaitu orang Islam umumnya melihat Islam ni sangat konservatif dan tradisional.
sebahagian sentimen artinya Islam budaya yang telah tertanam beberapa ratus tahun yang lalu itu diwakili sentimen Islam seperti itu, kefahaman Islam seperti itu diwakili oleh UMNO yang salah faham. Sebab itulah di luar bandar, tempat di mana kelompok Melayu Islam ramai memberi undi kepada Melayu, kepada UMNO ya. Dan kita sangat faham imej PAS yang dibawa oleh golongan pasca Datuk Asri muda ini, iaitu Islam gaya PAS yang ya gaya kepimpinan ulama ini yang Doktor sebut tadi, begitu gairah nak mendefinisikan identiti baru yang sebenarnya terperangkap di hujungnya menjawa Islam konservatif dan hudud. Yang sebahagian daripada pemimpin harapan baru ni terperangkap dalam game yang sama. Ya, terperangkap dalam game yang sama. Jadi persoalan pokoknya bukan harapan baru dan PAS saja, tapi bagaimana UMNO mempengaruhi tafsiran itu ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita jangan salah faham juga. Satu salah faham yang kedua, orang melihat PAS ni dan harapan baru ni seolah-olah suatu yang kekal dan tidak berubah. Itu saya selalu ulang, jangan lupa pemimpin harapan baru yang disingkirkan dalam muktamar dulu pernah bekerjasama di bawah kepimpinan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang selama lebih 10 tahun. Kenapa pakej ini boleh diterima oleh DAP sebelum ini dan boleh diterima oleh PKR? Sedangkan tiba-tiba hari ini apabila mereka tersingkir tidak dapat diterima. Maksud saya dengan kata lain ialah kalaulah Hadi itu diganti dengan pemimpin lain dan ataupun pendekatan Hadi berubah, barisan pemimpin yang baru dilantik baru ini berubah ataupun dapat diganti dengan imej lain, saya percaya orang Melayu umumnya yang sudah selesa dengan imej parti tradisional PAS ini akan kembali kepada PAS. Akan baru akan ditinggal. Tetapi sekiranya harapan baru PAS ini lunak terhadap rejim BN dan Barisan Nasional dan lunak yang tak masuk akal. Dulu mereka kononnya kerjasama atas sifat kononnya UMNO sedia menyokong hasrat uduk PAS ya. Tapi sekarang ni kalau dalam isu 1MDB, isu bersih 4, mereka juga lunak kepada rejim tidak bersama dengan kumpulan pembangkang dan sentimen NGO, saya rasa mereka akan ditinggalkan sentimen itu. Itu akan menguatkan harapan baru ya. Tetapi jadi itu dinamik yang kita kena fikir. Jadi tapi yang saya nak beritahu juga dari tadi ialah ada masalah yang tersendiri di kalangan gerakan Islam, termasuk saya sebut tadi ABIM, Ikram dan PAS dan Harapan Baru, iaitu mereka tidak mampu menawarkan Islam yang serasi dengan kehendak orang Melayu, yang menjadi ruang contestation perlawanan dengan UMNO. Persoalan kita harusnya ke situ. Bukan masalah nak menang status quo yang ada, iaitu berdasarkan undi bukan Melayu dan Melayu kota yang trend yang dibawa oleh 2008-2013. Karena trend ini trend yang already exhausted. Ini satu failure yang kita nak. Exhausted dengan erti kata pengundi Cina sudah sebahagian besarnya menyokong pembangkang. Kemungkinan tambahan lagi saya ingat 5% lah akan datang. Itu pun dah maksima. Sedangkan pembangkang tidak mampu ke Putrajaya kalau tidak dapat menggantikan UMNO. Siapa yang nak menggantikan sini? PAS tak menggantikan, kita tengok dalam trend pengundian pilihan raya umum yang lepas 2008-2003 tak dapat. Harapan Baru tak mampu masuk ke situ. Dengan imej kekotaan dengan label-label yang pelik terhadap Islam ni, Islam progresif, Islam inklusif, lagi orang ragui. Apa yang gagal sejak 1970-an dan 80-an yang dibuat oleh ABIM, Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh PAS, bawah kepimpinan ulama ialah mengukuhkan versi Islam yang tidak progresif. Dengan arti kata, beberapa puluh tahun dulu, 30-40 tahun lalu, tidak ada investment. Pelaburan dibuat untuk memwacanakan Islam yang progresif di Malaysia. Berbeza dengan di Indonesia misalnya dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama, dikembangkan oleh Cak Noh, dikembangkan oleh Harun Nasution. Kita tidak ada tokoh itu. Oleh kerana ada krisis politik, kita cuba nak banking in. Maksudnya menggunakan latar Islam yang moderat, yang progresif ini untuk menjadi asas kepada lonjakan undi. Sedangkan asas undi tak wujud. Sedang dipikir-pikir dan reformulasi. Jadi dilema inilah yang akan dihadapi oleh Harapan Baru dalam contestationnya, bukan saja berdepan dengan PAS, berdepan dengan UMNO. Jadi apa yang berlaku sekarang ini akhirnya kemunculan Harapan Barunya
hanyalah satu lagi elemen yang menambahkan unsur pecah belah gabungan pembangkang. Jangan-jangan tidak memberi nilai tambah kepada pembangkang keseluruhannya termasuk Pakatan Rakyat. Dan kemungkinan besarnya dia hanya memberi keuntungan kepada DAP. Jadi kalau dinamik ini muncul, akan menimbul lagi keraguan pengundi Melayu terhadap harapan baru terhadap pembangkang. Saya tidak setuju dengan maaf, saya tidak setuju dengan apa yang Saudara Fatih katakan, seolah-olah perbezaan itu adalah dalam fahaman agama. Saya rasa satu kegagalan gabungan pembangkang, pakatan ataupun sebelumnya adalah menyelesaikan dua masalah. Alternatif kepada BN. Dan kalau daripada segi PAS lepas 81, selepas amanat Islam dan sebagainya, masalah BN yang paling besar adalah ia tidak dengan dalam kata Tok Guru Hadi Awang, kita menentang BN kerana bukan dia lama berkuasa. Kita menentang BN kerana ia mengekalkan perlembagaan penjajah, undang-undang orang kafir dan peraturan-peraturan jahiliah. Dalam kata lain, kalau kita ikut arah amanat Hadi itu, alternatifnya adalah membina negara Dauliah Islam. Dauliah Islamiyah, negara Islam. Dan satu alternatif yang lain daripada yang lebih berkekal kuat di antara bukan Melayu dan orang kota dan sebagainya adalah penolakan kepada Bumiptralism UMNO yang menganakdirikan orang bukan Melayu, tetapi pada masa sama tidak gagal membantu orang Melayu biasa. Cuma anak-anak menteri yang biasanya dapat, yang ada hubungan dan sebagainya. Dan sampai sekarang pakatan tak pernah menghadapinya secara konkret. Mereka ada arah secara secara general, secara umum, buku jingga dan sebagainya, affirmative action berasaskan keperluan. Tetapi kalau kita kata satu alternatif untuk gantikan DAP, tak pernah ada. Dan saya rasa itu cabaran. Kalau harapan baru dapat mencari inspirasi daripada Islam, mencadangkan satu alternatif penggantian kepada DAP yang boleh pertama mengangkat orang Melayu dan kedua diterima oleh orang bukan Melayu. Saya rasa itu yang akan menentukan masa depan pembangkang. Tapi kalau Doktor lihat tentang Islamnya PAS ataupun Islam GHB itu adalah satu soalan lain. Itu mungkin orang Melayu ada pikir-pikir yang mereka pelbagai kan. Dan kalau kita balik tentang formulasi Pakatan Rakyat itu, Pakatan Rakyat itu tak kisahlah versi baru Pakatan Rakyat 2.0 kan. Bagaimana kedudukan GHB dan PAS ini? Adakah Pakatan Rakyat yang baru itu akan menerima kedua-duanya? Seperti mana Barisan Nasional dulu menerima gerakan yang menjadi alternatif kepada MTA di Penang, menerima kedua-duanya bila kerajaan Pulau Pinang jatuh, MTA jatuh kepada gerakan yang waktu itu bangkang, dan ini pun gerakan menyertai IBN, ataupun kita akan membuat Pakatan akan menguruskan kedua-duanya serentak. Contohnya macam PKR menguruskan PAS dengan satu gabungan yang lain, dan pertama Pakatan PKR menguruskan DAP dengan Semangat 46 lah. Seperti Semangat 46, bagaimana Semangat 46 menguruskan dua kumpulan berbeza, iaitu Angkatan Pepada Ummah dan juga Gagasan Rakyat. Dua baknya konon-konon dulu golongan Islamik tak boleh bercampur dengan golongan sosialis, maka diuruskan secara dua. Ataupun GHB ni kalau kita khawatir kalau Pakatan PKR masih nak mengekalkan hubungan dengan PAS, contoh di Selangor, maka GHB harapan baru hanya jadi seperti IPF dalam BN. Lama-lama cuma jadi penyokong je kan. Just penyokong tapi tak ada kursi ataupun bertanding. Jadi di manakah macam doktor rasakan di manakah letaknya PAS dan GHB dalam gabungan Pakatan 2.0 tu atau Pakatan Rakyat Baru? Saya rasa ini kembali kepada persoalan strategi besar, kekaburan strategik. Maksudnya kalau dahulu pembangkang bila mereka bergabung, mereka kata kita jatuhkan BN dahulu. Lepas jatuhkan, kita bincang macam mana alternatif. Dan saya rasa yang dua isu yang menjadi susah adalah satu, undang-undang syariah, satu adalah NEP. Seperti yang tadi saya sebut tadi.
Jadi ini dua, ada kalau untuk jelaskan, maka ia mesti ada dasar pendirian yang dapat meyakinkan kedua-dua pihak. Dan ini tidak pernah diadakan. Dan sebabnya Pakatan berpecah kerana isu hudud adalah PAS cuba menjelaskan, mengambil pendekatan yang jelas atas hudud yang tidak mungkin diterima oleh penduduk pengundi bukan Islam dan juga Muslim kota dan sebagainya. Itu yang gagal. Jadi kalau katakan Pakatan 2.0 itu akan bawa balik PAS dan sebagainya ataupun sebagai satu jalan pertengahan mengambil model semangat 46 mengetuai dua sayap yang lain, saya rasa itu gagal kerana pengundi akan sentiasa tanya apa jadi selepas BN jatuh. Apakah jawapannya? Saya rasa Pembalahan tu akan banyak lagi kan. Kalau kita selesai kemudian patutnya pembalahan tu diselesaikan sebelum pakatan baru itu. Sebenarnya. Itu lebih baik. Itu, kalau katakan pilihan raya tak berlaku sekarang tahun ini, tetapi katakan sampai 208, saya 18 saya rasa ada penting bagi parti-parti pembangkang untuk mengambil pendirian yang jelas. Yang pertama, hudud. Yang kedua, NEP. Kerana kalau kita sebut pada hudud, saya rasa ini ada sesuatu yang kita kena lihat. Ada dua cara. Satu cara adalah kita untuk lihat pada bentuknya. Maksudnya, kalau kita tak ada bentuk itu, tak sah. Kalau katakan nama tu kanun keseksaan kita ada hukuman, tapi kerana dia tak gunakan nama Islam, itu tak sah. Itu tak cukup Islam. Tidak cukup Islamik lah. Tapi cara kedua adalah kita lihat pada makosid. Apakah makosid tujuannya tercapai? Kalau tercapai, tak kisah apapun, ia tercapai. Dan ini tadi yang saya kata, yang cerita pasal Sheikh Abdul dari Mesir itu sangat menarik. Pandangannya. Beliau dia melawat ke Paris. Dan bila dia kembali ke Kahira, orang tanya apa Sheikh dapat lihat di sana. Dia kata bila saya di Paris, saya nampak Islam, tapi tak ada Muslim. Bila saya kembali ke Kahira, saya nampak Muslim, tapi tak ada Islam. Dia sebenarnya membezakan Islam dengan Muslim yang lebih dalamnya. Dia membezakan makosid ataupun intipati daripada bentuk. Jadi Perancis itu namanya negara Kristian, tapi dia lihat lebih dekat dengan Islam. Tapi bila dia kembali ke Mesir, dia kata ini semua orang Muslim, tapi dia lebih jauh daripada Islam. Saya rasa itu yang menjadi penting. Kalau kita ambil satu cara yang sangat formalistik, maka kita akan katakan, anda telah curi RM600, ini lebih daripada nilai 4.45 gram emas hari ini, maka ikut kanun jenayah syariah Kelantan, anda harus dipotong tangan. Tapi kalau anda sebagai Pak Menteri makan rasuah 2.6 bilion, ia tak masuk definisi curi, hirabah, kan? Jadi ia tak boleh, anda akan dilepaskan. Mana keadilan? Jadi makosid keadilan itu telah pun gagal. Saya rasa itu satu penting. Tapi nak orang Islam terima ini, ia mesti dapat konsesi daripada lain, iaitu kejaminan bahawa selepas NEP, DEP itu dimansuhkan, orang Melayu akan menjadi lebih baik. Dan saya rasa itu sesuatu yang pembangkang mesti lihat. Ramai orang Melayu rasa tidak tentu. Apa jadi kalau pembangkang naik? Ketidaktentuan tu menyebabkan mereka rasa was-was untuk mengundi pada Pakatan Rakyat. Soalan terakhir saya nak tujukan kepada saudara Fati. Kalau kita tengok sebelum ini, tsunami politik 2008 itu sendiri telah membawa negara kita, paradigma politik kita berganjak kepada sistem dua parti. Pertama kalinya Pakatan Rakyat dipercayai sebagai alternatif kepada kerajaan, dan kerajaan pun hilang majoriti 2/3 di parlimen. Dan ini satu peluang Pakatan Rakyat untuk menjadi kerajaan alternatif kalau berlaku kegagalan BM mengekalkan kursi. Tapi dengan situasi sekarang yang berlaku dalam harapan baru ini, adakah saudara parti merasakan bahawa Pakatan Rakyat masih berpeluang, ataupun kita dah patut meninggalkan sistem Dewan Parti ini pergi kepada sistem multi parti, beratakan coalition mungkin, tapi kerajaan BN tidak mahu beranjak daripada sistem pass the post tu kan. Jadi itu satu benda yang sukar diterima. Jadi ataupun saudara melihat penubuhan GHB ini akan menjejaskan peluang Pakatan Rakyat untuk menjadi pesaing dengan majoriti ini baik. Kalau saudara lihat sendiri macam contohnya kita kata PAS ganti UMNO, tetapi
pilihan raya lalu, PAS cuma bertanding 73 kursi berbanding UMNO bertanding 121 kursi dan memenangi 89 kursi. Sekarang ini PAS hanya memenangi 21 kursi bercampur dengan PKR 30 dan DAP 38. Jadi bagaimana kalau berlaku perpecahan dengan JHB lagi? Kemungkinan kursi fundamental melalui Islam itu akan lagi berkurangan. Jadi saudara melihat peluang itu bagaimana dalam Pakatan Rakyat? Saya rasa saya menjawab soalan ini ialah respons kepada cadangan Dr. Chin Wat tadi, iaitu isu yang diadres antaranya isu dasar ekonomi baru DEB dan juga syariah. Saya rasa ini kalau kita buat dalam tempoh 2-3 tahun akan datang ni, harapan baru langsung tak ada harapan. Kerana dia akan menambahkan perasaan insecure, rasa tidak selamat pengundi Melayu yang menjadi sasaran parti baru ini. Kerana kena lihat imej parti baru ni kan. Saya selalu sebut bahawa G18 ni tak ada impak yang besar. Kita jangan salah faham, perselisihan politik yang selalunya membawa keuntungan kepada pembangkang ialah penolakan pengundi kepada UMNO. Iaitu, dan ada tokoh yang besar seperti kalau 1990 ada tokoh seperti Tengku Razali Hamzah, pada 1999 zaman reformasi dan 2008 ada tokoh seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu orang yang berpengalaman mengurus mentadbir negara. Sedangkan tokoh di pihak Harapan Baru ni semuanya tokoh pembangkang. Dan tokoh seperti Muhammad Sabu pun memang tidak dianggap sebagai tokoh nasional yang benar-benar berkarismatik. Dia menampilkan tahun 80-an sebagai tokoh yang radikal, yang keduanya sebagai tokoh yang penceramah yang agak clownish. Dalam bahasa Melayu sebut jegela Melayu lah. Jadi dia memang kekurangan tokoh yang karisma ya. Itu dan tokoh-tokoh yang lain itu masih itu satu. Yang keduanya ialah bagaimana nak memaparkan pakatan menawarkan pembangkang kepada pengundi. Jadi saya nampak kalau kita lihat pendekatan yang dibuat oleh PAS waktu bersama Pakatan, iaitu Fast for All, ada kelab pengundi bukan Melayu, ya, bukan Islam, adanya negara berkebajikan, adanya Pakatan menawarkan buku jingga, basically package yang selama ni diberdebatkan oleh orang, iaitu bread and butter. Saya rasa untuk 2 atau 3 tahun depan ialah macam mana nak address isu seperti ini juga. Dengan mengambil kira juga supaya tidak mengulangi masalah skandal sebesar YMDB. Kita jangan berasa terlalu confident di sini seolah-olah UMNO tertekan dengan krisis ini. Kalau UMNO dapat menyelesaikan masalah YMDB dan kepimpinan Datuk Seri Najib ini, saya rasa lambat laun UMNO akan pulih. Jadi ada strategi yang bersifat long term seperti bagaimana nak mengendalikan isu syariah, hudud perlu atau tidak dalam masa sekarang, DEB perlu atau tidak. Itu penting untuk diadreskan dalam jangka panjang. Untuk masa terdekat saya rasa persoalannya akan balik kepada data, iaitu di kursi mana GHB ada peluang yang lebih besar. Tempat mana yang dirasa tak ada peluang untuk menang melawan PAS dan Barisan Nasional, jangan bertanding. Sebab kalau dia bertanding tak terlalu banyak dan dia merosakkan hubungan dan peluang PAS juga dan hubungan dengan, jadi selepas pilihan raya umum nanti, kempen dia untuk memberi tawaran kepada pengundi Melayu akan tergugat kerana dianggap sebagai parti kacau daun. Nampak tak? Kacau daun. Jadi gini kena fikir. Sebagaimana yang Datuk Chin Huat beritahu, antaranya kegusaran yang dalam PKR, ya, iaitu kalau mereka muncul secara begitu overconfident, ya, secara agresif di kawasan Pantai Barat atau Pasar Timur misalnya, di Terengganu, di Kelantan, di Pahang misalnya, orang akan menganggap aggression ini suatu yang tidak wajar terhadap parti lama yang ditinggalkan, iaitu PAS. Jadi ada satu tindakan yang sesuai dengan konteks politik Melayu kerana dia addressing to the Malay voters. Jadi itu apatah lagi mereka menganggap Islam, mengangkat Islam sebagai ideologi umum, ya, baik dinamakan Islam fundamentalis, baik dinamakan maqasid syariah. Kerana jangan salah lupa, baik maqasid syariah atau fundamentalisme Islam ini perkara-perkara baru yang diperkenalkan dalam masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu selama beratus-ratus tahun ini faham Islam secara budaya dan secara tradisional ala UMNO.
ala UMNO. Kan kita tak mampu nak buat perkara ni dalam tempoh 2 atau 3 tahun. Investment yang dikatakan hudud ni, PAS boleh melaksanakan hudud ini selepas adanya pakej kesedaran Islam ala ABIM, ala PKPIM, gerakan dakwah tahun 60-an dan tahun 70-an. Dan ini respons kepada modernity dan imperialism dalam globally. Jadi saya rasa persoalan ini masih terkontang-kanting. Jadi balik pada dia, kalau kita boleh bahas dengan lebih detail kalau kita ada data yang lebih spesifik khususnya mengikut kursi-kursi tertentu. Okey, terima kasih saudara Fatih Aris Omar, iaitu penalisis politik, dan juga Dr. Chin Huat Wong daripada Fellow Penang Institute yang telah bersama kita dalam bual bicara My Suara, mampukah harapan baru menggantikan PAS. Juga kita mengucapkan terima kasih kepada penaja lokasi kita, Teapot Cafe di Brickfield yang telah beberapa kali menajakan rancangan bicara My Suara. Terima kasih, selamat petang.